Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Mulakanlah kita dengan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, baik. Terima kasih kepada Akil Syahmi, Amilda dan juga Darwi Zikri yang hadir. Ustaz tak pasti Abang Afrina, Insyira dan juga Syakifli. Okey. Tak tahu, saya dah call Syah pun dia tak nak ni. Okay. Kelas ngaji dah masuk. Baik, untuk kelas hari ini kita nak tamatkan pembelajaran fiqh kita pada tahun ini, okey, dengan kita masuk bab yang terakhir. Okey. Tapi sebelum kita masuk bab yang terakhir tu, kamu ada tak bersama dengan kamu sekarang buku teks fiqh? Okey. Pastikan kamu ada bersama dengan kamu buku teks fiqh sekarang. Ada Ustaz. Ya, okey, bagus. Okey. Cuba santai-santai sebelum kita start kelas kita. Okey, Ustaz nak sharekan satu video supaya kamu dapat gambaran sikit apa yang kita nak belajar hari ni. Boleh? Wah, handsome Darwish. Okey, kita tengok video ni. Video ni menarik lah. Dia macam kartun sikit. Okey, start share video. Dia dapat tak? Nampak. Okey. Okey, start share terus Dah sedia ke nak belajar ni? Dah, semua dah makan dah ni? Ni dah makan belum semua ni? Puasa 6. Siapa puasa 6? Saya. Dah berapa hari dah? Baru sehari. Baru hari ni. Baru hari ni, bagus. Okey, dapat start. Dia yang penting start je. Dah dapat start tu senang nak terus kan. Mula-mula nak start tu rasa susah sangat. Bila dah start, susah nak stop. Dia senang pula. Okey. Dia macam ni lah. Okey, kereta. Pernah tak kamu tengok lori besar? Okey, lori besar. Dia kalau nak gerak memang sangat perlahan. Dia susah nak gerak. Tapi kalau kereta besar tu, lori besar tu dia dah start gerak, dia susah nak berhenti. Okey. Macam kereta kecil, kereta mainan kecil. Kereta mainan yang kamu pegang dengan tangan kamu, kalau kamu tolak dengan tangan kamu, dia senang je nak bergerak, betul? Dan dia senang kamu nak hentikan. Tahan pakai tin, dia berhenti dah. Mana kamu tolak, lepas tu kamu tahan. Senang je nak berhentikan. Tapi kalau lori besar, dia susah nak gerak. Tapi bila dah bergerak, dia susah nak berhenti. Itu nanti konsep dalam fizik nanti kamu belajar nanti. Okey? Oh, saya dah tahu dah kenapa. Apa nama dia? Ustaz pernah terang tadi. Nama dia Inesia. Okey. Baik, Ustaz share video ni. Kamu cuba tengok. Okey, supaya kamu dapat tengok. Dia macam menarik kartun-kartun sikit. Okey, 1, 2, mula.
Okey, setakat ni Ustaz stop dulu. Setakat tadi Ustaz nak tanya. Dia berkenaan dengan apa? Jenayah syariah. Jenayah syariah. Okey. Cuba sebutkan apa contoh-contoh jenayah yang ditunjukkan. Jenayah contoh-contoh. Mencuri. Mencuri, lagi? Mencuri, membunuh, merompak. Lagi? Nampak. Menyepak. Nampak. Lepas tu zina, liwat, murtad. Alright. Okey, bagus. So, baik, itu video intro baru, nanti kita sambung sikit. Okey. Itu dikategorikan sebagai jenayah-jenayah syariah. So, kalau kamu nak tahu, okey, Ustaz share je satu skrin ni, Ustaz nak tulis kat kamu, Ustaz nak tunjuk kamu, bagi kamu nampak. Okey, kamu ni dah belajar sampai tahun 6 kan. Dia dahsyat sikit pembelajaran kamu ni. Okey, Ustaz share skrin jap. Okey, nampak tak? Okey, bila kamu sekarang ni belajar fiqh, betul? Nampak tak skrin Ustaz? Nampak. Okey. Kamu belajar tauhid. Tauhid kamu belajar. Fiqh dan akhlak. Okey, ni 3 ilmu dalam Islam yang paling penting. Okey, 3 jenis ilmu yang paling penting dalam Islam. Okey, maksudnya seseorang tu dia kena faham 3 ni paling basic. Okey, dia ada lagi selain daripada ni. Apa contoh dia? Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu sirah, ilmu jawi, bahasa Arab. Tapi yang paling core ialah tauhid, kemudian fiqh, baru akhlak. Okey, so sekarang kamu belajar buat fiqh, betul? So fiqh ni dia ada 4 jenis. Okey, stop kita. Fiqh dia ada 4 dia. Yang pertama yang selama ni kamu belajar, kalau kamu perasan, kamu belajar berkenaan dengan ibadat. Betul? Contohnya apa? Kat sinilah kamu belajar mengenai wudu, solat, tayamum, azan, iqamat dan seterusnya. Yang kedua, kalau kamu perasan, kamu belajar berkenaan dengan munakahat. Jadi kita belajar minggu lepas. Apa dia hari tu? Munakahat ni berkenaan dengan apa? Apa ingat? Munakahat ni berkenaan nikah kan? Perkahwinan. Yang ketiga, kamu belajar berkenaan dengan muamalat. Apa dia tu muamalat? Harta. Yang melibatkan harta, betul? Jual beli. Jual beli. Apa muamalat yang diharamkan? Yang start huruf R tu. Riba. Okey, pandai. So yang keempat, fiqh dia ialah hari ni yang kamu belajar berkenaan Waris. Jinayat. So sekarang ni, inilah 4 bidang utama dalam fiqh. Okey, inilah 4. Ustaz, waris. Waris faraid itu dalam muamalat. Itu semua bawah muamalat. Faraid, itu bawah muamalat. Dalam buku teks kamu dia buat bab lain kan? Tapi sebenarnya itu bawah muamalat juga. Contoh lagi solat jenazah. Solat jenazah tu itu bawah apa? Ibadat, pandai. Contoh semalam ibadat. Contoh lagi haji dan umrah, itu bawah apa? Ibadat, pandai. Kalau semalam solat sunat gerhana bulan, contoh, itu bawah apa? Ibadat, pandai. Contoh kalau pasal cerai? Cerai, munakahat. Pandai. Okey, pandai. So ada 4 bidang fiqh utama yang kamu belajar sekarang ni. So sekarang ni kamu dah sampai ke penghujung dia, iaitu apa dia? Jinayat. So hari ni kita nak tengok jinayat. Jom sekarang kita buka buku teks muka surat 56. Ya betul Darish. Jenayah tu dari bahasa Melayu. Ustaz jangan nak share video. Itulah nanti tak sabar, kita sambung nanti. Okey, kita tengok buku teks. Ejaan dia sama lah Ustaz. Jenayah dengan jinayat. Ejaan jauh dia sama. Kan? Jauh dia sama kan? Okey, sekarang Ustaz nak kita tengok buku teks. Okey, muka surat 56. Okey, nampak tak gambar ke buku teks tu? Ke kamu tak buka buku teks? Kamu nak tengok buku teks Ustaz ke? Gambar penjara. Okey, ada gambar penjara. Lagi ada gambar apa? Tangan orang kena ikat dengan gari. Digarikan, tangan digari. Yang terakhir gambar apa?
Apa ni? Istana Kehakiman. Itu gambar mahkamah. Itulah istana kehakiman. Itu gambar mahkamah. Mahkamah yang ketuk kayu tu Bentuk kayu. Silakan dong pak dan tu. Tu Hakim yang ketuk-ketuk tu ke? Yang tadi. Nampak. Tu yang pak kamu kata tu. Okey. Yang tak ada buku teks tengok buku ustaz ni. So kat sini ada gambar penjara, tangan gambar negari kan atau gambar kemas. So tajuk ini jinayat ni berkenaan dengan hukum hakam syariah. Okey. So hari ni kamu akan belajar pengertian dia dan juga jenis-jenis, kemudian kamu tekan dalil dan hukuman dia dan hikmah kenapa dia diadakan hukuman-hukuman tersebut. Okey, jom kita tengok satu persatu. Okey, pengertian jinayat ataupun jenayah. Jinayat ialah nama bagi perbuatan atau apa? Tulis kat situ. Apa tulis kat situ? Nama bagi apa? Perbuatan. Jinayat ialah nama bagi perbuatan atau tindakan yang ditegah, diharamkan oleh syarak sama ada berkaitan dengan harta atau jiwa atau hukum badan. Okey, so yang ini merujuk kepada dalam undang-undang Islam. Dekat Malaysia kita ada dua jenis undang-undang tau. Satu undang-undang Islam, satu lagi undang-undang sivil. Okey, undang-undang sivil ni merujuk kepada jenayah-jenayah yang selain dinyatakan dalam jenayah. Contohnya tidak memakai pelitup muka. Iaitu tak ada dalam jenayah syariah. Iaitu dalam jenayah sivil. Okey, jenayah syariah yang kita nak belajar hari ini hanya melibatkan orang Islam sahaja. Bagi orang bukan Islam, dia kita masukkan dalam undang-undang sivil. Contoh tidak memakai pelitup muka, okey, berenang di tempat yang tidak dibenarkan. Contoh memecah memecah masuk tempat polis. Tu contoh jenayah-jenayah sivil. Okey, tidak scan MySejahtera sebelum masuk premis. Itu bukan jenayah-jenayah syariah, iaitu jenayah-jenayah sivil. So hari ini kamu nak belajar berkenaan dengan jinayat, iaitu jenayah-jenayah syariah yang dinyatakan dalam Quran, yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, baik. So jenis-jenis hukuman. Okey, ada beberapa jenis dan contoh-contoh jenayah dia. Yang pertama, dia tulis kat sini minum arak. Okey, yang kedua zina, yang ketiga liwat. Yang keempat mencuri, yang kelima merompak, yang keenam membunuh dan yang terakhir kat sini murtad. Okey, ustaz ada lagi tak selain daripada sini? Ada banyak lagi. Cuma yang kamu belajar peringkat tahun 6 ni ada 7 ini sahaja. Apa contoh lagi yang tidak dinyatakan? Contohnya ialah menentang pemimpin Islam. Iaitu pun jenayah syariah agak. Jenayah juga. Ya, menentang pemimpin Islam. Maksudnya kamu pergi membunuh pemimpin Islam. Dia jadi tak boleh. Okey. Tak boleh suka hati kamu membunuh itu. Dia ada jenayah-jenayah ataupun menentang, membuat demonstrasi ke apa. Ada isu-isu berkaitan kat situlah. Okey. Baik, sekarang kita tengok. Okey, tadi ni contoh jenis-jenis jenayat ni kesalahan. Yang ni jenis-jenis hukuman. So hukuman dia ada hudud, qisas dan ta'zir. Okey, apa jenis hudud? Hudud ni maksudnya yang Allah dah tetapkan had dia. Maksudnya kalau buat kesalahan tu memang kena buat benda tu. Qisas maksudnya apa? Buat tu balik, balas tu balik. Contoh Akif Syamid. Okey, ustaz dah ada. Okey. Ustaz gimana tadi? Ustaz menghilang. Ya, berapa lama Ustaz hilang? Okey, Ustaz ulang balik Tadi ni berkenaan dengan contoh-contoh jenayah. Okey, ada 7 ni sahaja. Kemudian ni jenis-jenis hukuman, ada hudud, qisas dan takzir. Yang ni Ustaz akan pergi satu-satu. Okey, sekarang kita pergi hukuman bagi orang yang minum arak. Okey, apa hukuman dia? Okey, perbuatan minum arak termasuk dalam jinayat dan berdosa besar, iaitu kesalahan yang boleh dihukum 40 kali sebatan. Okey, siapa yang minum arak akan disebat sebanyak 40 kali. Okey, macam mana nak sebat tu? Pernah tak kamu tengok?
Nak tengok tak contoh video sebat? Internet. Hello? Ustaz masuk balik. Ya, terkeluar-keluar daripada tadi. Iya. Okey, boleh Ustaz sambung? Boleh. Sikit. Okey. Baik, dah sekarang kita pergi bahagian yang pertama iaitu minum arak. Okey, perbuatan meminum arak. Pernah tak kamu tengok arak dijual dekat kedai-kedai? Nampak banyak pula tu. Nampak kan? So apa hukum Pernah orang? kat Tesco sebelah Home Pro. Okey, apa hukum orang Islam pergi ambil makanan tu, minuman tu? Haram. Haram tak boleh Haram. Orang Islam tak boleh buat ambil makanan tu kerana ia diharamkan dalam Islam. Okey, sebab apa minum arak diharamkan? Sebab Dia merosakkan akal. Dia menyebabkan kamu jadi buatkan kita gila. kamu tak mabuk. boleh berfikir. Okey, Ustaz pernah jumpa kawan Ustaz, dia punya kawan tu pernah minum arak. Dia kata kalau minum botol yang pertama, dia tak mabuk sangat lagi, tapi dah pening-pening lah. Tapi bila minum botol yang kedua, dia dah tak sedar dia akan buat apa. Okey, dia bangun esok pagi, rupa-rupanya dia dah minum lebih kurang 10 biji botol. Dia tak sedar pun. Okey, sebab itu siapa yang minum arak, dia boleh terdorong untuk buat benda-benda jahat yang lebih lain. Dia tak perasan dia pergi sepakan rumah ke apa, ataupun ada mak ayah dia tengah marah dia minum arak, dia akan pukul mak ayah dia, tak sedar pun. Okey, so arak ni sangat-sangat ditegah. Jangan sesekali kamu nak cuba minum arak. Sekali kamu dah try, habislah kamu. Okey, kamu rasa sedap, kamu rasa mabuk-mabuk dah. Okey? Ya. Lah, ketum tu arak ke? Ketum? Ketum bukan arak tapi dia menyerupai. Okey, ketum pun tidak boleh. Dalam dekat undang-undang Malaysia ni tidak dibenarkan sebab dia memabukkan juga. Sama juga macam dadah. Sebab saya Dadah pun memabukkan. So boleh tak ambil dadah? Tak boleh. Okey? boleh. Tak boleh. Dadah tak boleh, dadih boleh. Dading ni saya suka. Okay, so ingat so minum arak kena sebat berapa kali? 10 kali. 40 kali. So ingat, banyak. soalan biasa dia tanya berapa kali, apakah hukuman minum arak? Okey, hukuman dia ialah 40 kali sebatan. Okey, baik. Yang seterusnya, okey, Ustaz Akil Syami baca yang ni Syami. Yang ni seterusnya. Perbuatan zina bagi orang yang belum berkahwin. Hukumnya 100 kali sebatan. Manakala zina yang dilakukan oleh orang yang telah berkahwin, maka hukumnya adalah direjam dengan batu sehingga mati. Apa maksud direjam? Direjam maksudnya kamu akan dibaling batu. Baling batu. Okey, nak tengok tak contoh video dia? Okey, Ustaz tunjuk. Contoh Darwish ada dalam tu. Ustaz tunjuk video Ustaz tunjuk video tau. Kamu jangan takut pula. Hukum rejam. Kejam. Nampak tak kat skrin? Kalau dah takut tak payahlah buat. Tak siapa anak tak berani. Baling gigi. Baling lagi. Ui, dia kan tanam lah Ustaz. Ya. Ya. Sebab dia Inilah Darwish. Sebab Allah itulah akil. Dia kena tanam. Kena tanam, dia kena duduk dalam tu. Adakah kau bersedia untuk direjam? Wahai perempuan. Perempuan. Oh, ayah dia. Nampak ni. Tak kena. Dia campak kena ke tak? Dia buat rasa enggan weh. Rasa enggan. Buat rasa enggan. Campak lagi, campak lagi. Yang tak kena juga. Aduh. Buat Dragon Ball kamera. Mati terus. Okey. Ai. So nampak Dia campak tak kena Ustaz. contoh.
So dia akan kena baling sampai dia mati. Okay. So itu hukuman bagi orang yang dah kahwin lah. Okay. Tapi yang belum kahwin kita sebat 100 kali. Okay. Baik, yang seterusnya. Seterusnya apa benda? Okay. Tadi dah. Okay, yang seterusnya yang ni. Okay, Ustaz nak minta Darwish bacakan. Pengertian ke hukum? Pengertian dan hukum dia. Okey. Liwat. Liwat ialah melakukan persetubuhan di dubur sama ada dubur lelaki atau dubur perempuan. Walaupun dubur isteri sendiri atau dubur haiwan atau dubur haiwan. Okey, Ustaz ulang Okey, dengar dulu. Okey, liwat ni apa? Liwat ni satu kesalahan di mana baik lelaki atau perempuan dia melakukan persetubuhan di belakang di bahagian dubur, iaitu punggung. Okey, sama ada lelaki atau perempuan ataupun haiwan. Okey, ada kes manusia dia pergi buat persetubuhan dengan haiwan. Tak faham Ustaz. Persetubuhan ni main gatal-gatal lah. Dia pergi menggatal dengan haiwan. Okey, ada kes. Okey, so hukuman liwat. Buat dengan harimau, baru kau tahu. Okey, so hukuman dia apa? Hukuman dia bagi orang yang belum berkahwin ni hukumannya 100 kali sebatan dan buang negeri selama setahun. Manakala yang sudah berkahwin, okey, direjam sehingga mati. Okey. Okey, semua tak boleh. Kalau dengan haiwan, macam mana pula? Haiwan tu tak apalah, tak payahlah rejam haiwan tu, rejamlah manusia tu. Okey, haiwan tu tak bersalah pun. Kalau dia kahwin dengan haiwan tu kena rejam. Tiba-tiba datang. Okey, kamu pernah tengok tak anjing kahwin dengan kucing? Tak. Tak pernah kan? Tapi ada kes manusia pergi kahwin dengan kambing. 5 jam. Gila kan? Ada tau. Ustaz kata dia maksudnya anak separuh lembu separuh manusia. Tak jadi pun anak. Anak tak lahir pun mana boleh. Cuma dia pergi buat perbuatan tu. Ada keluar lah dekat TV3 dulu. Okey, next seterusnya. Hukuman mencuri. Perbuatan mencuri hukumannya potong pergelangan tangan. Kalau ke Arab potong kan Ustaz? Ya, potong pergelangan tangan. Okey, yang pertama kalau dia mencuri kali pertama, kita potong tangan kanan dia, pergelangan tangan kanan dia. Kalau dicuri lagi, kita potong pergelangan tangan kiri dia. Kalau dicuri lagi, kita potong hujung kaki kanan dia. Dan kalau mencuri lagi, kita potong lagi kaki kiri dia pula. Sebab apa? Dia ada tangan dia pergi mencuri, ada kaki dia pergi mencuri. Allah subhanallah. Habis tu kalau dah potong kaki dia curi juga. Potonglah kepala dia mati terus. Senang saya potong kepala Ustaz. Jarang lah dekat dalam Islam ni siapa lepas kena curi ni memang dia dah taubat lah sebab dia tahu tangan dia dah tak ada dah. Okay, so Islam sangat mengharamkan. Tapi curi ni betul-betul tak, bukan curi yang macam kecil-kecil. Dia ada kaedah dia bukan kamu jangan fikir Ustaz Darwish kan dia pergi curi pensel saya nak pergi potong tangan dia. Tak boleh macam tu. Okey, dengar betul-betul. Yang boleh potong ni bukan kamu ni, yang boleh potong hanyalah pihak berkuasa. Dan kes kecurian tu kes kecurian yang besar-besar. Kalau curi pemadam, curi pensel, curi karipap, tak dikira lah. Kalau saya curi sampah madam boleh tak? Tak, itu sikit je, ganti balik je lah. Okey, ni dia sampah curi kes. Madam, okey, dia curi kes besar, dia curi kereta. Okey, dia curi duit dalam bank kawan dia, sampai 1 juta dia curi. Ni kes-kes macam ni kena potong. Ya sini kalau yang online ni Ustaz kalau dia curi 1 sen je boleh ke? Tak payah, itu tak payah potong. Itu minta diganti balik je. Dia ada kaedah. Dekat sini dia tak detailkan lah. Nanti kamu dekat besar, nanti sekolah menengah, kamu akan belajar balik. Dekat situ dia akan detailkan. Okey. Baik. Ya. Okey. Ya. Ustaz jangan kena tipu dengan scammer Ustaz. Scammer tu nipu kan. Okey, baik. Yang seterusnya hukuman merompak.
ataupun cuma menyamun. Okey, siapa boleh beritahu Ustaz apa beza merompak dengan mencuri? Merompak ni macam dia mencuri tapi dia lagi besar. Okey, Ya apa ke? betul? Apa betul lagi? Menyamun ni dia macam culik kot. Saya tak tahu. Okey, apa beza dia? Mencuri ni dia buat Kalau ragut, sorok-sorok. Mencuri dia buat sorok-sorok. Merompak dia buat depan Macam orang ni, ramai. Macam merompak kedai emas. okey, faham. Mencuri ni Macam kecil-kecil, dia merompak masuk kedai. bilik, dia ambil duit lepas tu dia lari. Gitu je. Dia tak rosakkan harta benda. Tapi kalau merompak ni dia nak ambil duit tu sambil tu dia pecahkan. Dia pergi pecahkan pintu, Macam pecahkan pergi cermin. pecah rompak bank Ustaz. Ya, betul. Tembak. Ya, betul. Okey, jom kita tengok apa hukuman dia. Okey, perbuatan Dan merompak dan membunuh mangsa. Hukumannya adalah dibunuh dan disalib. Siapa merompak, lepas tu dia terbunuh orang lain, dia hukuman dia kena bunuh orang tu balik. Bunuh perompak tu balik. Perbuatan membunuh mangsa tanpa mengambil harta, hukumannya dibunuh sahaja. Okey, dia nak merompak tapi dia terbunuh mangsa pula. Dia terbunuh Pak Gad. Dia terbunuh pegawai bank, dia pergi curi rompak bank tu. Okey, perbuatan mengambil harta mangsa tanpa membunuh. Hukumannya dipotong tangan kanan dan kaki kiri secara bersilang. Ni dia potong serentak. Okey, kalau dia merompak tanpa membunuh Pak Gad tu contoh. So hukuman dia apa? Dipotong tangan kanan dan kaki kiri. Secara bersilang. Okey, ni tunjuk contohlah pegawai merompak. Macam ninja dah Ustaz tengok. Ustaz, Ya. asal salah lah Ustaz. Kalau tak buat dua-dua tu sana pula kena hukuman apa? Ada hukum lah dek. Kalau dia tak Hukum lah. Dia tak buat salah. Ustaz kalau dia pergi, lepas tu dia cakap aku nak merompak kau orang. Tapi dia tak buat apa-apa pun. Macam orang gila dah. Tangkap dia juga. Okey. Itu apa hukuman dia? Itu tak ada. Dia tak merompak dan dia tak membunuh. Penjara. Tapi dia buat apa datang situ? Tapi dia berpakaian pakai topeng semua lah. Aku nak merompak macam orang gila Ustaz datang situ. Okey, baik. Yang terakhir ada kat sini tulis apa? Membunuh. Okey, perbuatan membunuh adalah salah satu daripada dosa besar. Allah Ta'ala melarang hamba-Nya membunuh sesama sendiri. Pembunuhan bermaksud perbuatan mencabut nyawa atau menghapuskan kehidupan manusia. Hukum pembunuhan adalah haram. Islam menetapkan orang yang membunuh tanpa sebab tertentu dikenakan hukuman qisas, iaitu dibalas bunuh balik. Siapa yang bunuh orang lain, hukuman dia kena bunuh dia balik. Settle. Itu je cara Islam. Faham? Okey. Kamu ada penjenayah ni terbunuh orang lain atau dia pergi membunuh orang tanpa sebab yang kukuh, dia balas hukuman dia apa? Bunuh dia balik. Okey. Okey, yang terakhir kat sini ditulis murtad. Soalan dah. Ya. Kalau orang tu dituduh membunuh sana pula. Dituduh, kena bawa bukti dah lah. lakukan hukuman. Kena bawa bukti lah. Kalau tak ada bukti, tak boleh lah sabitkan dia. Tak. Dia Ustaz. Saya nak tanya. Kalau orang tu kan, ni ada 2 orang. Orang pertama tu dia kena fitnah, kena bunuh kan. Lepas tu orang 2 tu fitnah dia kan. So orang ramai tu percaya ni. Okey, dia kena ni kan, dia kena bunuh balik. So maksudnya yang ramai tu bersalah sekali ke yang seorang tu je bersalah? Okey, dia kalau dalam pertuduhan, mana siapa kita nak tuduh, kita kena bawa bukti. Kalau tak ada bukti, tak boleh tuduh seorang tu bunuh. Maksudnya contoh ada orang ramai tuduh seseorang ni, contoh ada sekumpulan penduduk ni dia tuduh seorang ni yang bernama A ni pergi bunuh orang. Okey, kumpulan penduduk ni dia kena bawa bukti. Kalau tak bawa bukti, dia lah yang salah. Kalau dia bomoh. Apa bomoh? Bomoh? Bomoh semua orang tu percaya ni. Tak boleh lah, mampus lah. Okey, Kalau kau dah pilih tu. Sebab itu dalam Islam dia ada peguam. Tahukah pekerjaan peguam? Peguam ni tugas dia apa? Untuk mengesahkan bukti, untuk mencari bukti. Tak boleh sesuka hati tuduh-tuduh orang. Kena ada bukti. Semua hukuman-hukuman yang kita belajar hari ni, contohnya minum arak tadi tu semua,
perlu ditunjukkan dengan bukti di depan hakim. Bukan ditunjuk bukti tu kat depan orang ramai, bukan, dia kena tunjuk kat orang yang pandai. Orang yang hakim. Mana boleh kamu tunjuk bukti tu kat pekerja KFC? Tak boleh. Kamu bawa bukti, ni dia ni yang buat. Tak boleh. Pekerja KFC tu bukan jadi hakim, pekerja KFC tu jadi saksi je nanti. Hakim ni yang mengesahkan. So tak boleh sesuka hati kamu bawa bukti tu tunjuk kat depan orang ramai. Tak boleh macam tu. Okay, so murtad. Murtad ni apa? Murtad ialah seorang Muslim telah keluar dari Islam sama ada menganut agama lain atau tiada beragama. Seorang yang telah murtad perlu terlebih dahulu diberi peluang bertaubat. Sekiranya tidak mahu bertaubat, Islam meletakkan dia dihukum bunuh. Maksudnya ada kes. Contohnya dekat Malaysia ni ada satu kes orang ni nama dia Sajat. Kenal Sajat kan? Orang Okay, dia pernah kata dia nak keluar Islam. Maksudnya dia nak murtad. So apakah hukuman bagi dia? Yang pertama kena panggil dia, minta dia bertaubat dahulu. Tapi kalau dia masih kekal nak macam tu, okey, Islam menetapkan dia mesti dibunuh. Dalam Islam tidak boleh sesuka hati kamu nak keluar masuk agama Islam sesuka hati. Dia bukan macam masuk sekolah. Okey, masuk sekolah ni masuk sekolah lain. Tak boleh. Agama Islam ni dia bukan macam tu. Masuk agama Islam, masuk agama Kristian. Keluar Kristian balik masuk agama Islam. Bila nak masuk bulan Ramadan dia masuk agama Kristian sebab dia tak suka puasa. Bila nak raya dia masuk Islam balik sebab dia nak sambut raya. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Mana boleh? Okey. Apa kesanah orang tu, Ustaz? Okey. So tak boleh macam tu. Orang yang macam tu kalau dia suka-suka hati murtad, apa hukuman dia? Kita bunuh. Tapi yang bunuh pun sama Ustaz kata, bukan kita orang ramai tau. Jangan kamu pandai-pandai dapat tahu, Ustaz, saya dapat tahu jiran saya dia nak murtad, Ustaz, saya pergi ambil pisau sekarang saya nak pergi bunuh. Boleh ke macam tu? Ustaz. Tak boleh. Okey, jangan sesekali kamu buat macam tu. Ustaz tak ajar pun. Yang kena buat hanyalah pemerintah atau pihak berkuasa saja. Ya. Ustaz. Ustaz. Ya. Kalau orang tu dia murtad kan? Tapi dia minta masa untuk dia apa nama dia? Bertaubat. Bertaubat. Tu kena bunuh ke macam mana, Ustaz? Okey, kena bagi dia masa. Betul. Okey, Darwish kata tu betul. Kena bagi dia masa. Okey, tak boleh tiba-tiba, okey Ustaz dia murtad, saya pergi bunuh dia sekarang. Tak boleh macam tu. Kena berbincang, kena tanya dia kenapa dah keluar tiba-tiba ni. Okey, tak boleh tiba-tiba. Okey. Baik, so setelah kita belajar berkenaan hukum jinayat ni, kita ulang balik. Yang pertama ada hukuman arak. Arak apa hukuman dia? Sebab apa kali? Arak 40 kali sebatan. 40 kali ni kena sebat dia, Ustaz. Okey, yang seterusnya sebat dia kat mana? sebat. Sebat kat mana? Sebat kat mana? Sebat kat bahagian punggung. Okey. Hati merah buntut dia. Biarlah, tapi cara sebat dia bukan angkat tangan hayun macam besar-besar. Dia akan buah buku ke benda. Lepas tu pak. Okey. Lepas tu zina. Yang ini ada 100 kali dan juga direjam. Kemudian yang seterusnya liwat. Liwat ni kamu ada sama ada 100 kali sebatan ataupun dibunuh. Okey, direjam. Kemudian mencuri dipotong pergelangan tangan. Kemudian merompak dan menyamun, ni ikutlah dia ada dibunuh ataupun dipotong pergelangan tangan dan kaki. Yang seterusnya ada membunuh, kesalahan membunuh, jawapan dia bunuh dia balik. Murtad pun sama, kena bagi dia peluang bertaubat. Kalau dia dah tak nak sangat juga, baru dibunuh orang tu. Okey, baik. Kenapa kita belajar berkenaan hukuman-hukuman ni? Kenapa Allah tetapkan sendiri? Yang ni ketetapan Allah, kamu tak boleh ubah. Okey, dia kekal sampai hari kiamat. Okey, yang pertama, mencegah manusia dari melakukan kesalahan jenayah. Yang kedua, memberi keadilan kepada manusia. Yang ketiga, memberi pengajaran dan pemulihan kepada jenayah. Yang keempat, menjaga kemaslahatan umum. Okey, dan yang seterusnya. So, benda-benda ni kamu dah belajar. So, sekarang try buka-buka aktiviti jap. Kita try buat 1-2 soalan. Kita tengok. Muka surat 41. Okey, buka jap. Okey, 40. Buat muka surat 40 dan 41 sekejap. 8 soalan saja. Lagi kita bincang. Soalan 1 hingga soalan 8 sahaja. Try buat sekejap. Kita tengok kefahaman kamu.
Okay, buat jap. Muka surat 40 dan 41. Ustaz. Ustaz. Ya. Apa nombor soalan nombor 6 tak faham ah. Masuk soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Perbuatan liwat dikaitkan dengan perbuatan suatu kaum. Okey, ada kaum zaman dulu yang dikenakan hukuman liwat ni. Kaum Lut. Alif yang mana? Ada tulis aku tak tahu. Jawapan dia Alif, Lut. Kaum Lut. Tahu apa tu? Liwat. Kaum apa Ustaz? Kaum Lut. Kaum apa tu? Kaum yang hidup pada zaman Nabi Lut. Apa ni? Koris apa ni? Banyak weh. Quraisy. Quraisy. Tu Bani Israel. Kan Ustaz dah cakap Bani Lut. Ustaz dah siap. Okey, kita try bincang. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan jinayat? Jawapan apa? Jim. Perbuatan yang diharamkan. Okay, Jim. 2. Manakah bukan jenis-jenis jinayah syar'i? Mana kita orang tahu sebab kita Jawapan apa? Mengumpat. Dan 3. Berikut adalah jenis-jenis hukuman syar'i kecuali Penjara. 4. Apakah hukuman syar'i bagi kesalahan minum arak? 40 kali sebatan. Okey, betul. 5. Manakah antara berikut hukuman syar'i bagi perbuatan zina? Rotan dan rejam. Okey, betul. Yang ke-6, perbuatan liwat dikaitkan dengan perbuatan satu kaum. Kaum apa? Lut. Okey, 7. Apakah hukuman syar'i bagi perbuatan mencuri? Potong tangan. Okey, yang terakhir, as-sariqu was-sariqah bermaksud Pencuri lelaki dan pencuri perempuan. okey, betul. Jawapan Alif. Okey, baik. So, setakat ni ada pertanyaan? Tak ada. So, kamu sambung latihan kamu muka 42 hingga 44 sahaja. Okey. Okey, dah habis dah silibus fiqh tahun 6 kamu. Alhamdulillah. So, lepas ni kita akan buat revision saja untuk kita lengkapkan. Bolehlah Ustaz nak bagi kamu buku tambahan.
Okey, untuk pengetahuan kamu ada buku tambahan dekat sekolah ni. Nanti pihak sekolah akan beri kamu buku aktiviti yang baru pula. Okey. Okey, setakat ni ada pertanyaan? Tak ada. Tak ada. Okey, alhamdulillah hari ni kita dah belajar berkenaan jinayat. Kita dah selesai semua tajuk wafiqah. Nanti kita akan jumpa lagi pada episod yang akan datang. Semoga kamu dapat siapkan semua kerja rumah dan projek yang telah diberikan. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita tangguh dengan tasbih kafarah suratul As.